sekarang ni untuk pasukan Vietnam. Mereka keluarkan Joy. Mereka juga keluarkan Faramis. Pasukan Malaysia perlu keluarkan Arlott kat sini kemungkinan besar. Arlott kemungkinan sebab nak memberikan satu ruang keselamatan sebab sekarang ni mereka dah bazirkan satu, bukan bazirkan lah tapi respect ban, but membuka ruang kepada pasukan Vietnam untuk dapatkan satu hero yang on meta ataupun OP sekarang. Sebab kalau dah keluarkan Minotaur, banyak hero yang boleh terlepas seperti Valentina. Seperti contohnya kalau ada hero Glue terlepas, mereka boleh ambil Glue. Glue menjadi satu kesegaran juga. Wow. Segala-galanya merupakan Spesifik lah. segala-galanya merupakan kepada respect band daripada pasukan Malaysia sekarang ni. Tidak menghiraukan Arlott ataupun Valentina yang masih lagi terbuka. Seakan mereka bersedia untuk melepaskan beberapa hero yang OP ataupun hero-hero meta untuk diambil oleh pasukan Malaysia. Ya, sebenarnya ini apa yang saya katakan sebentar tadi, di mana kalau first pick awak boleh dapatkan satu pick saja sebab pada fasa awal. Tetapi melepaskan dua pick yang seterusnya kepada pasukan lawan yang boleh mendapatkan dua hero meta juga. Tapi mereka perlu bersedia untuk berhadapan dengan pick yang pertama daripada pasukan Vietnam. Sekiranya Arlott dibuka, mereka perlu temukan ataupun perlu dapatkan jawapan kepada pemilihan yang telah pun dikeluarkan ataupun telah pun diambil oleh pasukan Vietnam. Tak apa Mal, saya tak bawa penat. Sekarang ni Malaysia akan keluarkan satu hero. Antara yang masih lagi terbuka, Wan, ada lagi Arlott. Betul? Tapi kalau mereka nak lepaskan dua-dua, mereka boleh keluarkan satu lagi hero. Kalau mereka nak fokuskan Roma lah. Kalau mereka target ban Roma kan. Dah keluarkan Estes, boleh keluarkan mana tahu Rafaela. Maka saya tadi kalau kita awal tadi kita bincangkan di mana Diki masih lagi di ban. Ya. Tidak boleh digunakan sebabkan ada beberapa masalah. Namun sekarang ni Arlott dikeluarkan. Wan terbuka. Jadi mereka dapatkan Melissa terlebih dahulu. Masih lagi ada Farsa dan pasukan Malaysia. Tolong dapatkan Farsa please. Walaupun ada Yif, tak apa. Ambil Farsa. Farsa tadi sangat-sangat berbahaya. Digunakan oleh Hani. Posisi yang sangat-sangat baik dijaga. Feather Strike sedikit sebanyak akan mengganggu Melissa ketika mengaktifkan Go Away. Kalau nak pakai Farsa, boleh juga ambil Lolita sekarang ni sebagai satu counter untuk tadah segala damage daripada Melissa. Dan dua pick tersebut bagi pendapat saya memang cukup sesuai kalau digunakan sebagai pick pertama untuk pasukan Malaysia sendiri. Pick pertama dan kedua. Farsa telah pun diambil tapi saya masih lagi dengan Akai lah sebenarnya untuk pasukan Malaysia. Satu pick yang baik. Boleh ditekan sebagai Roma saya kira. Martis telah pun ada. Tapi Martis ni masih lagi fleksibel tau. Sebab saya dah pun kita pernah saksikan Bani pernah menggunakan Martis juga di kawasan ESP lane. Betul. Jadi sebenarnya pick daripada pasukan Malaysia dengan pengambilan Martis ini agak fleksibel. Sekiranya ada gangguan-gangguan yang boleh dilakukan daripada pemilihan seterusnya untuk pasukan Vietnam, boleh diletakkan di kawasan ESP lane. Ngok Bear Ngok Bear menggunakan Terizla dengan sangat-sangat baik tadi. Seram. Dia punya kelebihan sangat-sangat berbahaya. Ya. Tak cakap pasukan lawan keadaan yang perlu lebih berhati-hati ketika ini. Wan diberikan secara percuma kepada pasukan Malaysia. Sangat-sangat happy. Dua hero yang akan memudahkan Wan untuk dapatkan stack. Tak silap saya kan waktu dekat tak silap saya lah. Waktu dekat NWI. Wan jarang dilepaskan dekat Fafau. Jarang Sebab dah pernah nampak sebelum ini di tournament-tournament besar yang lain. Bila Fafau dapatkan Wan, dia bergerak bukan secara defensif tetapi bergerak secara agresif ke kawasan hadapan. Lebih-lebih lagi sekarang ni ada Fredrin, ada Terizla. Sangat-sangat senang untuk dapatkan stack. Tapi kalau stack tu letak pada hero yang keras, tak boleh juga. Dah cukup item, cukup untuk leburkan. Dia boleh. Di sini tau. Wan sekarang ni dia fokuskan kepada dia fokus utama dia bukan cari stack. Dia poking. Dia dapatkan corruption side, dia dapatkan Mantle Sword. Sakit. Berkicap si Jauh Terizla dan juga si Fredrin. Tapi kena ingat juga sebabkan Fredrin kan dia boleh terus pergi ke hadapan menggunakan stun. Jadi kalau tak ada second skill daripada Wan mudah untuk dicari. Saya risau sekarang ni kalau pasukan Vietnam mendapatkan mage yang memfokuskan kepada direct burst kepada Wan. Kalau dia dapatkan Kagura, kalau dia dapatkan Lunox berbahaya sebenarnya. Eudora. Tapi lebih kepada Kagura. Kagura lawan dengan Wan memang sangat. Ya betul. Sebab dia senang nak burst dan dia bukan di sisi. Sebab dia instant burst. Cupam. Hilang. Dia bagi payung lah. Senang cerita. Tapi keadaan tersebut akan berisikokan juga untuk pasukan Vietnam sebab mereka tak ada high ground.
Yang mana area yang besar dapat untuk mereka dapatkan dan bagi pasukan Malaysia sendiri. Sebab kita lihat, okey, contoh ni Kagura dia ambil personal target sebenarnya. Apabila dia boleh target kepada marksman sahaja. Akan tetapi kalau marksman dah dikorbankan, what's next untuk pasukan Vietnam? Masih lagi ada Farsa, masih lagi ada Marquis yang boleh melakukan banyak sangat benda. Decimation daripada Marquis walaupun item tank, macam execute. Macam execute Ya, lebih-lebih lagi sekiranya Go Away telah pun digunakan oleh Melissa, semestinya akan menjadi target utama oleh Martis tersebut. Okay, saya suka dengan pemilihan Kufra ni sebab Arya memang sangat-sangat gemar menggunakan Kufra dan boleh menggunakan Kufra dengan sangat-sangat baik. Tapi nak berhadapan sekarang ini dengan Terizla, dengan Fredrin dan juga Melissa. Saya rasa sukar untuk dia masuk ke kawasan depan. Tapi tak apa sebab ada Farsa. So dia boleh backup terlebih dahulu. Sekarang ni perlu fikirkan cara macam mana nak flexkan Martis tu. Adakah akan jadi dekat bahagian XP? Adakah akan menjadi dekat bahagian Roman? Dan apa yang dikatakan oleh Fariza tadi betul, tepat sekali, di mana Lunox akan digunakan sebagai mid lane. Tapi Lunox lambat. Ya. Kita ada momentum sekarang ni dekat bahagian early game dengan adanya Farsa, dengan adanya Martis kalau Martis jungle. Okey, tapi kalau Lunox dia dapatkan level 4 dulu, kalau target dia dekat 1-1, 1-1 tu akan jatuh juga. Satu lagi kan, kalau saya kan, sekarang ni saya menjangkakan yang lapu-lapu ataupun boleh dapatkan Yuzong. Betul. Kita bermain dekat bahagian laning. Kalau nak direct kepada Terizla, direct. Kalau nak matikan Terizla terlebih. Kalau nak matikan Terizla. Tapi kena susah sikit. Direct ni sebabkan banyak sisi daripada pasukan Vietnam. Satu benda yang saya rasa perlu, saya rasa saya lebih setuju dengan lapu-lapu ataupun Yuzong sebab dia boleh kiting brilliance daripada pasukan Vietnam. Di mana kalau dia dah brilliance dah digunakan, Lunox vulnerable. Walaupun dia dapat damage yang tinggi tapi dia perlukan masa untuk burst down. Dan plus, kalau dapat untuk lakukan aggression daripada fasa awal menyebabkan Lunox yang memerlukan item berbanding dengan Farsa sendiri yang dapat damage seawal level 4. Ya, benar sekali. Damage itulah yang sangat-sangat diperlukan oleh kontingen negara Malaysia. Kami berada di sini yang di rumah juga sedang menyokong anda. Menggalas tugas yang cukup besar untuk mendapatkan kemenangan sekali lagi. Kali ini berhadapan dengan pasukan Vietnam pula. Benar, ini menjadi satu tanda tanya sama ada pasukan Malaysia mampu unggul di bahagian atas, bahagian kumpulan B untuk mereka berentak bersama dengan Filipina atau jodoh kita bersama dengan Indonesia tidak lagi boleh untuk dinafikan lagi. Segala penentuannya terletak pada perlawanan kali ini. Segala draft pick yang telah disediakan. Saya risau lepas ni kalau pause lagi. Tapi tak mengapa untuk pasukan Malaysia. Inilah perlawanan terakhir untuk mereka dapatkan 2 mata. Untuk mereka lebih celik untuk pergi ke bahagian semi-finals. Sebentar saja lagi. Jadi ayo kita masuk ke pintu Land of Dawn. Terbang masuk bersama dengan 4 naga. Berikan harapan kepada pasukan Malaysia untuk mendapatkan 2 kemenangan menentang pasukan Vietnam. Misi menjuarai grup B masih lagi terbuka dan inilah waktunya kepada wakil MLBB wanita pasukan Malaysia, kontingen Malaysia perlu hadirkan satu prestasi yang lebih meyakinkan ketika berhadapan dengan pasukan Vietnam ketika ini. Ada hashtag pantang mengalah redeem code yang tertera di mana pasukan Malaysia sekarang ini akan berhadapan dengan pasukan Vietnam. Kita inginkan kemenangan di tangan mereka. Kita ingin pastikan mereka mendapatkan tangga pertama di dalam grup B untuk bertemu dengan pasukan Filipina di semifinal nanti. Betul, tapi terlebih dahulu setup dikeluarkan oleh area ketiga ini. Tiada damage fallout yang boleh dikeluarkan. Hanyalah untuk memberikan amaran kepada pasukan Vietnam. Begitu juga dengan amaran kepada kita semua. Jelas terang tantang. Supaya bersabar. Supaya bersabar. Saya baru nak tarik nafas lega tadi sebab banyak game kita masuk. Oh, jangan tarik nafas. Kalau tak tarik nafas, saya dah tak ada dah dekat segmen analis nanti. Jangan macam-macam. Tapi ruang perlu diberikan untuk pasukan Malaysia yang menghadapi sedikit masalah teknikal. Namun saya lebih suka, bukan saya bias lah, tapi memang betul pun kita bias pada pasukan Malaysia. Namun saya lebih meminati draft daripada pasukan Malaysia sebab lebih tampak lebih stabil. Nampak objektif mereka ingin lakukan apa. Contohlah kalau
Andai kata bukan Malaysia lawan dengan pasukan Vietnam sekalipun, kalau contoh negara lain saya lebih meminati dengan draft pasukan Awak nak Malaysia. tahu tak, kalau awak cakap awak bias kat Vietnam, saya rasa Lafel akan buang awak. Sebab ni tingkat 22. Tak, bukan setakat Lafel yang buang dia tau. Saya rasa dia keluar je daripada studio ni, dia dah kena campak dulu. Lafel tak sempat turun pun. Sebab tu saya disclaimer awal. Yeah, bagus. Saya baik, awak bijak. Tapi apa lain ni dia, kontijen daripada Vietnam juga memberikan sokongan penuh kepada wakil MLBB wanita mereka yang berada di perkarangan Stadium Juara bukan. Bukan. Stadium Kemboja. Apa Fariza? Nama tempat? Phnom Penh. Phnom Penh. Phnom Penh. Saya cakap Kemboja. saya nak cakap Phuket tapi Phuket tu bukan Thailand. Phnom Penh. Saya faham. Phnom Penh. Kita kerja daripada pagi. Saya faham situasi awak. Sebab saya pun dalam situasi yang Kan, sama. saya tak nak serius sangat. Kita kena pakai lawak-lawak yang boleh diterima. Contoh dia, kita boleh nampak kat sekarang ni bagaimana penyokong-penyokong yang datang merupakan peminat MLBB. Ada datang daripada Kok Diang. Ada datang daripada Ustaz ada. Ustaz, Gombak. Yang ni tak silap saya daripada Rawang. Bintulu. Okey. Yang sebelah tu Oh Rawang. ya. Sebelah tu Rawang. Oh nampak. Orang itu memang malu-malu. Ya, betul. Jadi daripada tampak riak wajah ni, kita boleh lihat rata-ratanya adalah fans daripada Vietnam. Tapi kita boleh lihat macam mana pula dengan reaksi mereka mampu ataupun tidak memberikan semangat kepada kontingen pasukan Vietnam sendiri untuk dapatkan kemenangan. Bukan satu kemenangan yang mudah untuk kita berikan sebagai selaku kontingen utama. Datang Anastasia sekarang ni untuk memberikan sedikit damage. Tetapi pasukan Vietnam memilih untuk berundur terlebih dahulu. Anastasia terperangkap sekarang ni bersorangan. Dengan satu hentakan yang dikeluarkan oleh Terizla. Melenyapkan jungler pasukan Malaysia pada awal minit permainan ini. Bagaimana Terizla mampu sampai ke bahagian mid lane dengan begitu pantas sekali. Itu sepatutnya ada komunikasi yang lebih baik daripada pasukan Malaysia. Apabila Ngok hilang daripada kawasan lane tersebut, Bani harus untuk memberikan info itu kepada pasukan Malaysia supaya tidak terlalu terburu-buru. Kita lihat bagaimana pasukan Malaysia tidak bersedia dengan kehadiran Ngok sebentar tadi, menyebabkan First Blood menjadi milik pasukan Vietnam. Yap, kerana kalau tu satu hentakan terakhir daripada Execution Strike menyebabkan jungler pasukan Malaysia terpaksa dikuburkan terlebih dahulu. Tapi bukanlah berita yang terlalu buruk untuk pasukan Malaysia. Sekarang ni mereka ada kelebihan untuk mendapatkan turtle yang pertama. Masih lagi berjaya untuk mendapatkan turtle yang pertama. Sekarang ni pasukan Vietnam mencari trade yang mereka boleh dapatkan. Cuba untuk mendapatkan area tapi tidak berjaya. Tiumah dicari sekarang ni. Bravest Fighter telah pun dikeluarkan. Nomin 16 terkena kedua orang pemain. Tetapi Feather Strike menyelamatkan keadaan. Mi dikorbankan. Tiumah hampir sahaja menjadi mangsa yang kedua, tapi nasib baik lagi ajal dia masih panjang. Sayang sekali Tiumah tidak berjaya untuk dikorbankan. Yang mana itu mendapatkan mungkin pasukan Malaysia boleh untuk jadikan sebagai satu advantage daripada sudut kill. Akan tetapi kita tak perlu terburu-buru sebab daripada sudut gol kita masih lagi seimbang untuk kedua pasukan. Pasukan Malaysia masih lagi boleh melakukan sesuatu. Saya cakap silap tadi, dia cakap ajal panjang. Mana ada orang cakap ajal panjang? Umur masih lagi panjang. Ajal tak sampai. Tersilap. Dia nak betulkan. Dia nak betulkan apa yang saya. Awak ingat kas ni boleh undo. Boleh sebenarnya. Tapi apapun sekarang ni, dekat bahagian God Link kita boleh nampak bagaimana Fafau berhadapan dengan Miku. Kedua-dua mempunyai kelebihan masing-masing. Tetapi Miku mempunyai damage yang lebih berbahaya sekarang ni. 1 lawan 1 berubah menjadi satu setup yang baik daripada Kufra. Flicker dan juga Tyrus Revenge yang sangat kemas. Tapi sayang sekali dengan adanya Go Away menghalang pergerakan follow up daripada pasukan Malaysia. Miku boleh menarik nafas lega terlebih dahulu. Tetapi pujian daripada Arya sebentar tadi. Tyrus Revenge daripada jarak jauh. Tambahkan dengan flicker. Hinggap ke muka Miku. Tapi sayang sekali tiada kill yang berjaya untuk dikumpul. Sepertinya info agak sedikit lambat. Fafau dia masuk macam satu saat lambat sikit je. Kalau tidak dapat stack dan dia boleh terbang, dekat situ dia mungkin kemenangan total untuk pasukan Malaysia saya cakap. Tapi sayang sekali sebabkan info tersebut lambat sampai ataupun mungkin reaction daripada Fafau agak sedikit terlewat menyebabkan pasukan Malaysia tak boleh untuk dapatkan kill di bahagian bottom lane sebentar tadi. Ya, tapi terlebih dahulu area kedudukannya masih lagi belum diketahui. Tiumah juga tiada Nomin 16 yang berjaya untuk Hani elak menggunakan flicker.
Pasukan Malaysia ketika ini ada ruang untuk mereka memulakan ataupun sebenarnya memanfaatkan pengambilan turtle daripada pasukan Vietnam tapi tidak berjaya. Masih lagi Anastasia yang berjaya untuk mengunci pengambilan turtle yang kedua tersebut. Miku berjaya untuk makan satu pemain tapi Arya berjaya untuk menumbangkan Bubble Bee terlebih dahulu. 1-2 sebentar tadi di mana Tiumah dan juga Miku dikorbankan. Bani menjadi mangsa untuk pasukan Malaysia. Sekarang ni Turtle dimiliki oleh pasukan Malaysia sebanyak 2 kali. Bagaimana Anastasia? Satu kejadian yang sangat cemerlang. Anastasia dari Subeteru. Betul-betul baik sekali perkara tersebut telah dilakukan. Dengan mana walaupun dalam keadaan yang memberikan kelebihan kepada pasukan Vietnam, datang Anastasia dari situ. Itulah sebabnya digunakan Martis. Dapat untuk kuncikan objektif dengan lebih mudah berbanding Fred Rin yang mana tepat penggunaan distribution tersebut. Ya, Arya! Terus revenge yang baik. Ada stack daripada Crossbow of Tank sekarang ni. Cuba untuk melompat tapi dengan adanya Guardian Bulwark untuk memberikan sedikit pertahanan terlebih dahulu. Ada Tasha datang. Penalty zone yang jauh lebih kemas. Menghalang pergerakan pasukan daripada Malaysia sekarang ni. Arya yang sangat rendah. Anastasia mencari yang kedua. Dia cucuk. Dia dapatkan 2 kill ketika ini. Tapi dia perlu melarikan diri terlebih dahulu kerana Daisy masih lagi ada. Begitu juga dengan Knockbear yang cuba untuk melakukan pertahanan terlebih dahulu. Arya terpaksa untuk dikorbankan tetapi trade yang baik bagaimana Bani berjaya untuk mendapatkan turret di bahagian bawah kemungkinan besar. Begitu juga dengan Hani berjaya untuk mendapatkan turret di bahagian tengah walaupun hilang 3 tetapi turret sebanyak 2 berjaya untuk didapatkan. Peluang yang besar kepada pasukan Malaysia sekarang. Knockbear menjadi punca utama sebentar tadi untuk Arya. Tidak dapat untuk diselamatkan. Dia cuba untuk selamatkan Natasha, itu perkara yang lebih penting. Boleh kita lihat dalam sudutan yang berlaku sebentar tadi. Dimulakan tipat tersebut oleh Fafau tapi Fafau tak berjaya untuk dapatkan kill menyebabkan penalty zone boleh dibuka sebagai satu reaksi yang cukup pantas dibuat meninggalkan 2 orang pemain yang berada di last hit. Natasha, kredit perlu diberikan kerana dia dapatkan kill dan melarikan diri walaupun Arya terpaksa untuk dikorbankan. Dia lari mendapatkan kill yang kedua sebentar tadi tapi penalty zone tidak terkena kepada sesiapa. Terutama sekali target mereka adalah Bani tapi sayang sekali tidak mampu untuk mendapatkan setup tersebut. Tiumah daripada arah belakang cuba untuk menggunakan setup terlebih dahulu. Bravest Fighter yang dikeluarkan bersertakan dengan Feather Extract untuk membantu Bani membersihkan minion tapi agak sedikit awal sebenarnya gerakan tersebut. Bani akan ditumbangkan sebanyak 2 kali buat masa ini. Turret di bahagian bawah menjadi fokus kepada pasukan Vietnam tapi lihatlah apa yang dilakukan oleh pasukan Malaysia sebenarnya di bahagian atas. Mereka berjaya untuk memberikan sedikit masa mendapatkan turret di bahagian atas ini. Adakah berjaya? Sepertinya kemungkinan besar tidak disebabkan bagaimana ada lagi shield yang dikeluarkan oleh turret tersebut yang menggagalkan usaha pasukan Malaysia. Tapi apapun sebenarnya cubaan yang kemas baik daripada pasukan Malaysia. Anastasia juga menculik purple buff. Perkara yang dilakukan oleh pasukan Malaysia sebenarnya memihak kepada mereka sendiri juga. Sebab kalau diperhatikan Vietnam baru dapat 1 turret di bahagian bawah. Manakala untuk Malaysia 3 turret telah dijatuhkan. Ini adalah kelebihan untuk mereka juga. Dan plus additional point dekat sini Vietnam turret di bahagian top lane dah bukan 1/3 dah, 1/8 saya rasa nyawa ketinggalan. Hanya 1 wave minion saja diperlukan untuk jatuhkan turret di bahagian top lane tersebut. Konsistensi harus dikekalkan. Kesilapan harus dikecilkan. Macam apa yang saya kata pasal Bahtera tadi. Segala lubang kesilapan harus ditutup untuk mengelakkan Vietnam ambil kesempatan tersebut. Tapi kedudukan Anastasia telah pun diketahui sekarang ni. Satu patung telah pun dikeluarkan untuk mengetahui kedudukan jungler pasukan Malaysia. Tapi di bahagian bawah, Knockbear berhadapan dengan Bani. Dibantu pula dengan adanya Mi. Penalty zone sekali lagi berjaya untuk dielak oleh Bani yang menggagalkan setup yang dikeluarkan oleh pasukan Vietnam. Turret di atas berjaya untuk ditumbangkan. 2,700 goal lead untuk pasukan Malaysia. Berita yang baik kepada kontingen kita. Ya, dan saya nampak apa yang cuba dilakukan oleh Bani sebentar tadi, membuka Regis Slash untuk membersihkan minion dengan keadaan yang cukup pantas bagi membolehkan dia pertahankan turret di bahagian bawah bersorangan diri dengan lebih baik tanpa bantuan daripada ahli pasukan Malaysia yang lain. Dapat 1, tak kisah itu target yang kebal sekalipun. Fafau terbang tapi tidak cukup damage-nya. Penalty zone dibuka sekali lagi hanya untuk melarikan diri. Pasukan Malaysia dah tahu Knockbear tak ada flicker. Knockbear tak ada penalty zone. Jadi peluang yang cerah kepada mereka untuk tumbangkan Lord yang pertama ini seakan diberikan secara percuma kepada pasukan Malaysia. Berjaya untuk dikunci. Dan kelebihan untuk pasukan Malaysia sebenarnya untuk meruntuhkan 1 kemungkinan besar
inhibitor turret pasukan Vietnam. Harapan untuk Malaysia semakin cerah macam lampu di sini. Jadi untuk dia dapatkan kemenangan yang kedua adalah wajib sebenarnya pasukan Malaysia kekalkan konsistensi tersebut. Ya, benar sekali. Kalau kita nak lihat dari sudut itemization sekarang ini di mana perbezaan cukup besar, tapi sebelum itu nombor 16. Oh, nombor 16 kena kepada 2 orang pemain, tapi dengan adanya motor coach sangat baik sebenarnya untuk mengelak setup tersebut. Arya. Tapi Anastasia akan dikorbankan. Begitu juga dengan Arya. Daisy akan menerima nasib yang sama walau bagaimanapun sekarang ini. Fafau terbang. Fafau dapat satu. Cuba untuk mencari yang kedua, tapi tidak mencukupi kerana kesemuanya diratakan dengan mudah. Pasukan Malaysia, walaupun boleh dikatakan itu sedikit kesilapan, tapi kesilapan tersebut berjaya untuk diterbalikkan. Wipeout yang baik berjaya untuk mendapatkan kesemua pemain pasukan Vietnam ketika ini. Kredit diberikan kepada Fafau, si tukang sapu. Habis semua dilicenkan. Pasukan Vietnam diratakan daripada melakukan pertahanan. Satu pintu masuk telah pun diruntuhkan di mana Lot di bahagian top lane masih lagi belum untuk dikorbankan oleh pasukan Vietnam. Inilah peluang yang terbesar. Jangan buat kesilapan sekali lagi. Mereka, pasukan Malaysia, tak boleh untuk merasa terlalu selesa sebab adanya Daisy yang sekarang ini pada masa ini telah mendapatkan item secukupnya. Bila masa saja dia boleh burst down Fafau dalam keadaan yang sekelip mata dan juga pantas. Okey. Sekejap. Sebenarnya tadi, dia memang damage datang daripada Fafau. Namun, stun daripada Bunny sebenarnya yang mainkan peranan yang penting juga. Sebab dia datang daripada kawasan tepi, dia stun dapatkan 3. Dan disebabkan itulah Fafau boleh ke kawasan hadapan. Dan Hani juga tak silap saya, mereka boleh keluarkan damage. Kalau tak ada stun tadi, saya kira ketiga-tiga pemain daripada pasukan Vietnam maybe at least akan jatuhkan 2 ataupun 1. Tapi disebabkan stun tersebut, ketiga-tiga mereka dijatuhkan terus. Mudah saja untuk ditumbangkan dengan satu ultimate daripada Crossbow of Tank. Yang telah menyebabkan kenapa seperti dikatakan oleh Fariza sebentar tadi, 1-1 ini tak boleh dilepaskan di peringkat international maupun di peringkat lokal scene Mobile Legends main-main. Perkara yang kita lihatkan impak 1-1 cukup besar. Pada mulanya kita persoalkan adakah 1-1 ini berjaya ataupun tidak untuk memberikan impak. Ya, saya tak cakap pasal awak. Kita tu saya dah Samilo. Oh, Samilo. Awak jangan perasan cik tak ada. Okey, Fafau. Tapi kita boleh ternyata lah sebenarnya Fafau dapat memberikan impak yang cukup besar. Dan juga one by one dengan Miku sekalipun daripada fasa awal permainan dapat untuk berikan kesukaran kepada Miku. Ruang yang selesa untuk dia kumpul gol. Lihat KDA dia pun dah membuktikan 1-3-2. Yang mana Fafau sangat agresif untuk memulakan satu gerakan yang membuatkan kelebihan kepada pasukan Malaysia sendiri. Jangan dilupakan Hani punya Farsa. Sangat-sangat baik. Posisi yang kemas menyebabkan pasukan Vietnam gagal untuk mencari beliau sekaligus berjaya untuk menyebabkan pasukan Vietnam sekarang ni kehilangan Lord yang kedua. Lot yang kedua cukup penting sekarang tiada lagi benteng pertahanan melainkan Dark Crystal sahaja yang tengah dituju menjadi kiblat untuk pasukan Malaysia sekarang ini. Yang mana perkara tersebut harus untuk diberikan tumpuan untuk pasukan Vietnam sendiri yang mereka tiada high ground saya fikir untuk meleburkan Lot ini sangat-sangat sukar daripada sudut area. Sebenarnya target mereka hanyalah pada single sahaja. Adakah berjaya untuk melakukan pertahanan atau tidak? Oh, sampai sekarang ni situasi yang baik untuk pasukan Malaysia sebenarnya masuk ke kawasan pasukan Vietnam. Lihatlah bagaimana damage yang dikeluarkan. Arya! Satu setup yang baik. 3 pemain dilekatkan ke bahagian dinding. Miku dikorbankan terlebih dahulu. Fafau terbang. Mendapatkan 2. Mendapatkan mega kill. Tapi Crystal diberikan fokus. Kalau di grup A ada Indonesia, dekat grup B kita ada Malaysia selaku